Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، خصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرة برواية متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى فقيها يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. Alhamdulillah, para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah taala untuk sama-sama mengisi masa kekosongan kita di antara maghrib dengan isya untuk sama-sama kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih Ustaz yang ibu saya minta supaya baca Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40. Jadi hamba pun tak ada nak tengok hadis mana nak baca. 40 hadis ni banyak. Banyak hadis 40, nama dah hadis 40. Dan hadis 40 ni masyhur, yang dikarang oleh Imam Nawawi ni masyhur. Baik. Kenapa Imam Nawawi himpun 40 hadis? Ini kerananya Imam Nawawi sendiri sebut dalam muqaddimah dia. Muqaddimah dia panjang. Ambilnya daripada faqad rawaina, maka sesungguhnya telah meriwayatkan kami, yakni daripada guru, daripada masyayikh dia.
buku Imam Nawawi, sanadku sampai an Ali daripada Ali bin Abi Thalib, dan sampai juga kepada Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar, Abdullah bin Umar, wa Ibn Abbas dan Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, meridhalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Telah sampai riwayat akan kaminya min turuqin katsiratin, daripada beberapa jalan periwayatan yang sangat banyak, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan beberapa riwayat-riwayat yang pelbagai. Apanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man hafiza ala ummati, barang siapa yang memeliharakan di atas umatku. Mana memelihara di sini mana ajar, tulis, wayak, sampai, ikutlah, itu makna hafizah. Makna laginya ialah tulis. Dalam dia kata, man hafiza ala ummati ay li ajli ta'limi ummati, barang siapa yang memelihara di atas umatku, apa? Li ajli ta'limi ummati, kerana dijadikan pengajian kepada umatku. Itu maknanya, supaya umat ni mudah belajar. Belajar apa? Arba'ina hadisan, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amri diniha, daripada kerjaan urusan agamanya umat. Jadi sebab itulah Arba'in Nawawiyah ini memang Imam Nawawi itu hadis-hadis yang menjadi qaidatun azimatun min qawaididdin. Jadi kaidah yang sangat besar daripada segala kaidah-kaidah agama. Hadis yang pertama saja yang dibawa datang, hadis innamal a'malu binniyat. Itu saja tu 80 bab dalam ibadat. Boleh dikatakan 90 bab dalam ibadat ni masuk dalam innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal itu sah ia dengan niat. Jadi Imam Nawawi himpun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Bukan hadis Nabi ni hanya ada 40, banyak. Tapi 40 ni hadis-hadis yang di atas hadis-hadis inilah terbinanya qaidatun azimatun, kaidah agama yang besar, min qawaididdin, daripada beberapa kaidah-kaidah agama. Jadi Nabi kata, barang siapa yang memudahkan umat aku ni, mengajari umat aku ni, menghafalkan kepada umat aku ni, memeliharakan kepada umat aku ni, 40 hadis aku Nabi ayat. 40 hadis itu min amri diniha, daripada kerjaan agama, agama umat ni. Maka fadilahnya apa? Ba'athahullahu ta'ala, membangkitkan dia oleh Allah Ta'ala akhirat kelak faqihan, seorang yang faqih. Yaumal qiyamah, bila Allah Ta'ala bangkit sebagai faqih itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, di kalangan kelompok fuqaha, orang yang alim dalam syariat Allah Ta'ala, wal ulama. Ulama ni lebih umum lagi, fuqaha ni lebih khusus. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadis yang lain, Allah Ta'ala kata ba'athahullahu ta'ala faqihan 'aliman, Allah Ta'ala membangkitkan orang tersebut tu akhirat kelak faqihan 'aliman, orang yang faqih, faham pada agama, 'aliman, orang yang bersifat dengan ilmu. Wa fi riwayat Abi Darda, dan sampai dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nabi kata, barang siapa yang mengajarkan 40 hadis tentang urusan agama ni kepada umat aku, wa kuntu lahu, adalah aku baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat akhirat kelak, syafi'an wa syahidan, sebagai orang yang memberi syafaat, dan sebagai orang yang menjadi peguam bela. Itu
akhirat esok. Oh, ada dah. Nah, mak kita akan ada dah. Ialah sa'adah, kebahagiaan yang sejati. Nah, tak dapat kebahagiaan sejati melainkan dengan kita tu berlomba-lomba. Bila disebutkan kelebihan-kelebihan ni, maka berlomba-lomba. Itu apa? Sabiqu wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadis lain, wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud, udkhul minha, qila lahu, dikatakan bagi seorang yang mengajarkan umat Nabi 40 hadis, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah olehmu daripada mana-mana segala pintu syurga yang kamu nak. Mu'azzah mana ikut? Itu lebih hebat. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan sampai dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi kata barang siapa yang ajarkan umat aku 40 hadis tentang urusan agama, kutiba fi zumratil ulama, dimasukkan dia dalam kelompok ulama, wa husyira fi zumratis syuhada, dan dihimpunkan dia dalam kelompok orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Lebih. Tetapi hadis tersebut, kata Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, wattafaqal huffazu, dan telah bersepakat oleh hafiz. Ya, hafiz lah menuju itu bukan hafiz Quran. Oleh hafal Quran ini tidak digelarkan dengan al-hafiz dah. Karena semua orang hafal Quran lah menuju. Zaman dulu itu semua orang hafal Quran. Gelaran al-hafiz ini untuk orang yang hafal 100,000 hadis. 100,000 hadis matang serta sangat ingat dalam kepala otak, bukan dalam otak ni. Dalam otak ni ingat dalam kepala otak. 100,000 hadis baru digelarkan al-hafiz. Itu bukan mudah lah. Sebab tu kita tu tak boleh lah nak buat ulama-ulama ni ulama dulu tu sokongan orang bodoh atau ikhtiar. Jangan. Karena tentu dah mereka tu lebih melaut dalam ilmu. Terus setengah-setengah orang dia kata, Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis dia. Saya jumpa dalam Google. Apa ni? Itu ketika malam tasyahud ni, kita ni sepatutnya duduk begini, gegok ni, cak. Hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Apa kemana? Saya jumpa dalam Google. Petang tadi baru saya search. Imam Syafi'i tak jumpa kali. Jangan gitu. Imam Syafi'i ni umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik sebuah kitab Muwatta Imam Malik itu 10 tahun dalam kepala otak. 15 tahun itu sudah jadi mufti. Itu Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i tak beramal hadis sahih? Sedangkan Imam Syafi'i kata, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila sahih satu hadis itu, itulah mazhabku. Itu hadis sahih. Ini kadang-kadang orang tak faham. Yang itu mazhab Syafi'i, bukan makna itu. Bukan setiap kali jumpa hadis sahih, mazhab Syafi'i ni. Tak betul faham itu. Maksud iza sahal hadis bahwa mazhabi, bila sahih satu hadis itu ialah mazhabku. Maksudnya apa? Mazhabku, pendapat ijtihad dalam mazhabku sudah terhasil daripada sumber hadis yang sahih. Itu maksud itu. Ijtihad Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini sudah hasil daripada hadis yang sahih. Itu maksud. Bukan semua hadis sahih itu mazhab Syafi'i, bukan. Tu hadis juga yang sahih. Tapi kan Imam Syafi'i tak beramal. Imam Syafi'i tak beramal walaupun hadis itu sahih, karena hadis tersebut muhtamal. Muhtamal ni maknanya boleh di IQ, boleh dipersoal bagaimanakah
Kaifiyat gerak, bila digerak. Hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam Muwatta tidak mencerita bila Nabi start gerak. At-tahiyyatu selalu kau gerak, asyhadu kau baru gerak, illallah kau baru gerak. Nah, fil alamin kau baru tak cerita. Bagaimana kaifiyat gerak tu tak cerita. Gini pun gerak. Nah, gini pun gerak. Gini pun gerak ni. Nah, gini pun gerak ni. Gerak belakang. Gerak lagu mana tak cerita. Maka hadis seperti ini di sisi Imam Syafi'i dia panggil nas yang muhtamal, dia panggil nususul muhtamal tusqatu 'an istidlali. Nas yang boleh dipersoal walaupun sahih digugurkan daripada beramal. Tak boleh beramal, nak beramal. Imam Syafi'i itu dapat hadis daripada guru dia yang lain bahawa Nabi itu menggerakkan jari ketika mana illallah, ayat isyarat tauhid, bukan isyarat bukan isyarat apa Nur Muhammad duduk ujung jari kau bukan. Ada mendengar satu orang ustaz Absah juga lah di Kelantan, dia kata Nur Muhammad ni Nabi ada dulu, jika mana dia boleh jadi orang lagi dia duduk caca sebagai tanah liat, dia kata Allah Ta'ala letak Nur Muhammad antara malaikat berpakat angkut atas kepala. Nah, dia kata mana malaikat atas kepala ramai. Nah, tu saya kata nak tengok Nur Muhammad. Dia pun aku pun nak tengok juga. Letak bahu itu kan untuk bahu Nur Muhammad. Malaikat pun duduk sebelah ni tengok. Tak nampak tu kan. Aku tak boleh gerak lagi dia. Letak tangan je kan. Siapa Nur Muhammad hujung jari. Lepas tu Nabi ada pelakat nampak Nur Muhammad. Sebab itulah dia kata kita asyhadu alla illallah ta'akak. Kenapa? Ingatkan Nur Muhammad. Tak betul tu. Akak jari illallah tu bukan ingatkan Nur Muhammad. Hak tu isyarat tauhid illallah. Tak ada Tuhan. Asyhadu ata'akak lagi. Asyhadu alla ilaha illallah bawaka. Illallah bawaka. Bapa illallah bawaka. Isyarat tauhid. Nah, aku sanggup jadi saksi akan bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan hak sebenar, hak patut disembah, hak kena betul bila sembah dia tu kena tepat oleh dah, melainkan Allah Tuhan hak sebenar hak ada. Itu isyarat tauhid. Dan hidup puncak hanya betul yang boleh dia. Lek lah macam-macam nak boleh. Dan menurut etikat Nur Muhammad ada atau tak ada tu terpulang. Itu ada berlaku khilaf ulama. Ada ni, ada kata Nur Muhammad Tuhan buat mula-mula, ada kata dok, qalam kata arash, ada mak. Itu bukan usulul aqaid, bukan teras akidah. Nah, tapi nak buat kait apa kata syahid kita duduk illallah ni kan ingat Nur Muhammad tu pelajar betul ni pelajar. Illallah tu isyarat mengesahkan Allah. Jadi Imam Syafi'i itu terima hadis daripada guru dia illallah bawakil. Tu maka kaifiyatnya ada 3 riwayat. Nah, gini. Kita beramal mazhab Syafi'i. Hadis Imam Syafi'i ambil tu sahih juga. Imam Malik sahih juga. Tapi Imam Syafi'i tak beramal. Tapi kalau kita tengok orang duduk tepi kita, jangan kita juga amal. Barangkali dia mazhab Maliki. Tu. Nah, kalau pergi ke Afrika kalau pergi ke Mesir lah, Al-Azhar, 4 mazhab ada di Masjid Al-Azhar. Tak berkelahi kita. Nah, orang-orang mazhab Maliki 4 sembahyang ada. Tak ada lagi lah pun apa Syekh mazhab Syafi'i ni ramah jari. Apa ni bid'ah merangkul ada. Pakar duduk sepakat untuk berkhilaf pendapat. Itu dah tenang selalu tak ada apa. Jadi kata Imam Nawawi wattafaqal huffazu, dan telah bersepakat oleh ulama-ulama hadis yang berpangkat hafiz, yang hafaz 100,000 hadis dalam kepala otak, ala annahu di atas bahawasanya hadis tadi, hadis cerita tentang fadilah ajar umat Nabi 40 hadis tentang urusan agama, kelebihannya dia banyak kelebihan. Nah, sepakat hufaz alim ulama hafiz ini sepakat ala annahu di atas bahawasanya hadis tersebut tu
haditsun dhaifun, hadis dhaif. Wa in kasurat turuquhu, itu dipanggil ghayah kalau mengaji Arab kan. Wa in, dan jika sekalipun kasurat, banyaklah turuquhu, oleh jalan periwayatannya banyak, sekalipun begitu tetap dia dhaif. Lepas tu tak boleh beramal. Jangan. Hadis dhaif ni hadis Nabi, tapi lemah dia tu dari segi perawi. Barangkali ada rawinya yang kurang siqah. Tu dia kata dalam syarah, dia kata kan, hiya kullu hadithin. Katanya Imam Taftazani, Sa'duddin At-Taftazani kata, kullu hadis, semua hadis-hadis tentang kelebihan tadi itu semua hadis dhaif. Hadisun dhaif. Apa maknanya? Lam tajtami' fihi syurutus sahih wal hasan. Hadis yang tidak berhimpun pada hadis tersebut oleh syarat-syarat sahih dan syarat-syarat hasan. Maka tak ada syarat sahih, tak boleh diukurkan sahih, turun kepada hasan. Oh, tengok syarat hasan tak ada juga, turun kepada dhaif. Itu. Nah. Apa tu? Lagu mana? Bi ayyakuna, dengan sekira-kira bahawa adalah ba'du ruwatihi, sebahagian perawi-perawinya mardudan, tertolak, biwasitati adamil adalah, dengan sebab tidak ada adil, dia panggil tidak adil. Awir riwayat amman lam yarahu, atau dia meriwayatkan daripada siapa yang tidak dia lihat, putus sanadnya, tidak ittisalu sanad. Au su'il hifzi, ataupun sanad sambung tapi orang ini terkenalnya lupa, buruk hafalan, itu juga jadi dhaif. Au tuhmatin fil aqidah, atau ada perawi dia yang ditahmah pada akidah, tasyayyuh ke, Mu'tazilah ke, Khawarij ke, Tajsim ke, ada ditahmah akidah perawi-perawi hadis tersebut. Itu antara sebab-sebab kenapa hadis itu jadi hukum kan dhaif. Tapi tetap hadis Nabi, tetap hadis Nabi. Maka boleh beramal tak? Boleh. Apa? Mimbabi apa, daripada bab bab orang panggil afdaliyah, bab orang panggil fadilatil amal, bab fadilah amal boleh. Orang panggil litaghrib, untuk menggemarkan orang itu beramal. Untuk menaikkan semangat kita belajar hadis, ataupun nak menaikkan semangat alim ulama mengajar hadis kepada umat Nabi 40 hadis tentang urusan agama, boleh guna hadis-hadis. Apanya? Supaya gemar, semakin rajin, semakin bersungguh. Kenapa? Ada hadis yang janjikan fadilah, kelebihan kalau kita mengajar dan sebagainya. Itu untuk fadilah. Tapi untuk dijadikan sebagai hukum tak boleh. Kenapa? Dia tu dhaif. Kalau nak jadi hukum, mestilah hadis itu hadis sahih, paling kurang pun hasan. Kemudian sahih itu pula ada sahih li zati, sahih li ghairi, ada hasan li zati, hasan li ghairi. Banyaklah waktu kena belajar dalam ilmu ulumul hadis, dalam masalah hadis. Kena belajar. Jangan kita kata ulumul hadis mabniyatun ala zanni, aslan jangan kita kata itu. Yang kata ilmu hadis dibina di atas zon belaka-belaka, jangan. Ilmu hadis ni sampai kita dengan jalan mutawatir daripada alim ulama. Banyak lama kita dikarang tentang masalah hadis. Paling kurang mengaji kitab Baikun Niyah, amatan Baikun Niyah tentang masalah hadis. Dan ilmu hadis bukan hanya tentang masalah hadis, banyak lagi ilmu ilal, tu ilmu apa, jarh wa ta'dil dan sebagainya, banyak panggil alat-alat bagi ilmu hadis. Tu. Jadi kalau kita tidak mahir macam mana, tidak takhassus bagi hadis, kita mengaji mengaji di usuluddin, mengaji usuluddin, mengaji tauhid, mengaji ilmu ma'qul, dia panggil ilmu kira-kira hafal otak, bukan mengaji ulumul hadis. Tu. Tak boleh kita kata gitu. Kerana hadisnya ada yang mutawatir, ada yang ahad. Maka kalau hadis yang mutawatir itu memberi faedah yakin. Bahkan kalau tolak kafir. Memang kufur kalau tolak. Bahkan dijadikan dalil
dalam akidah. Itu dia panggil hadis-hadis yang mutawatir. Ada juga hadis yang ahad tetapi disepakati oleh ulama tarah dia tu memberi faedah yakin juga. Mana seumpama sahih Bukhari dan Muslim. As-sahihul kitab ba'da kitabillah, sahih Bukhari dan Muslim. As-sahihul kitab ba'da kitabillah, sesahih-sahih kitab lepas daripada Al-Quran, sahih Bukhari wa Muslim, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tu. Nah, ada selain daripada itu, dia panggil ar-riwayatul ahad mabniyatun ala zanni ala sabilil ghalib. Periwayatan hadis ahad dibinakan di atas zan, semua kan tidak, pada kebanyakan. Karena sahih Bukhari sama Muslim tidak zan lagi, yakin. Yakin kesahihan dia. Jadi jangan kita kata hadis ini binatang zon. Perawi yang singkah belum boleh jadi bohong, tak boleh cakap gitu. Perawi yang singkah siapa? Imam Bukhari, Imam Tirmizi, ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Harus bohong, boleh bohong. Tak benar cakap itu. Kalau kata perawi yang singkah harus terlupa, harus tersilap, boleh. Kalau perawi yang sikoh tu bohong, tak sikoh, enggak bohong tu lawak, nipu. Ada lagi tu. Itu tak boleh kita cakap gitu. Sahih di sisi awak belum tentu sahih di sisi saya. Lalu cakap gitu. Untuk cakap gitu. Habis. Itulah kelebihannya hadis 40. Kemudian kita nak ambil hak mana tak tahu dah ni. Cuma menurut tengoknya kalau mendekati dengan perbahasan ilmu tauhidnya, hadis yang bertajuk Marahilul Janin wa Halul Khatimah, iaitu marhalah kejadian kita dalam perut, dalam janin, dan kelakuan ketika mana nanti kita akhir nak mati. Kata Imam Nawawi An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman. Siapa dia ni Abi Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sahibun na'lain. Orang yang selalu menjaga capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sedikit orang panggil Abdullah bin Mas'ud. Sahibu siwak Rasulullah. Orang yang menjaga siwak, berus gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhurihi, dan membersihkan bulu gigi Nabi. Wa sahibu na'laihi, dan orang yang menjaga selipar capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, qala haddatsana Rasulullah, mencerita akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, padahal ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni as-sadiqul masduq. Orang yang benar pada percakapannya, pada perbuatannya, pada kelakuannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar pada apa-apa perkara. Apa Nabi kita kata? Nabi kata, inna ahadakum, sesungguhnya seorang daripada kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang daripada kamu itu dihimpunkan kejadiannya fi batni ummihi, di dalam perut muknya, 40 yawman, 40 hari, nutfatan. Nutfah ni air lah, air mani lah. Nutfatan wahyal ma'ul qalil, air mani, air mani dalam perut mak. 40 harinya kita kejadiannya dalam perut mak sebagai air mani. Summa yakunu 'alaqatan misla zalika, kemudiannya setelah 40 hari sebagai air mani, bertukar pula Allah Ta'ala jadikan dia itu sebagai alaqah, segumpal darah. Segumpal darah. Summa yakunu mudratan, ini sebagaimana adalah Quran pada cerita, kalau tak silap adalah Quran pada cerita. Summa yakunu mudratan mithla zalika, kemudiannya setelah 40 hari segumpal darah jadi seketul daging. Mithla zalika, seumpama tu juga, mana pun 40 hari.
Summa yursalu ilaihi, kemudiannya diutuskan kepada janin tersebut. Kita dalam ummah dulu diutuskan al-malaku oleh malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, maka ditiupkan pada daging tersebut tu roh, akar roh. Hiduplah. Dulunya kita ada roh, duduk di alam arwah dulu. Di alam arwah dulunya. Tuhan tu khitab dah, Tuhan tanya dah, Tuhan ambil perjanjian dah. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dia kata, ingat ketika mana Tuhan mengambil perjanjian dengan seluruh zuriat anak Adam, ambil penyaksian dengan seluruh zuriat anak Adam, ambil penyaksian diri kita tak ingat kan, dulu kita ingat hari mana di alam arwah dulu. Sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh makhluk, Allah Ta'ala tanya istifham, di makna takriri dia. Tuhan tanya menuntut iqrar, janji, pengakuan daripada kita. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kalian semua? Qalu, jawab oleh mereka itu. Kata Ibn Katsir dalam kitab tafsir Ibn Katsir, gitu juga dalam kitab tafsir Jalalain, roh yang mula-mula menjawabnya ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian arwah yang lain itu dapat ketahui jawapan itu karena dengar jawapan daripada roh Nabi Muhammad. Sebab itulah kita dengan Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad Abul Arwah, bapak roh, bapak rohani kita. Ibu-ibu kita, isteri-isteri Rasulullah, ibu-ibunda kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi nombor satu sekali di atas diri kita. Tak boleh kita nombor satu, Nabi nombor satu, diri kita kena nombor dua. Dan isteri-isterinya Nabi itu ialah ibu-ibunda kita kan. Kenapa? Karena Rasulullah tu ayahanda kita. Abul Arwah, bapak rohani kita. Bila dengar Rasulullah jawab bala syahidin, bahkan kami menyaksi, sekalian roh pun jawab sama. Sebab tu Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak di beranak itu semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Karena dulunya kena ada kita. Tapi bila masuk roh dalam jasad, fayanfukhu fihi ruha, maka ditiupkan pada daging tadi itu akar roh. Belak lemak, zulumat, tak nampak gapo, rupa habislah. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan dengan 4 kelima, 4 segala kelima. Mana? Mana wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maknanya diperintahkan dengan 4 segala kelima, artinya ditetapkan. Mana bikat bi rizqihi, ditetapkan rezekinya, mana ditulis rezeki. Wa ajalihi, dan tempoh masa hidupnya. Wa amalihi, dan perbuatan dia. Wa syaqiyyin am sa'idin, dia ni orang celaka atau orang bahagia. Ini ditulis. Ini orang panggil qada mu'al mu'allaq. Hak tu ditulis di lauh mahfuz. Itu padahalnya semuanya telah ditentu oleh Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu sedia kala lagi Allah Ta'ala tentu. Itu. Dia kata wa'lam annal kitabata allati fi ummil kitabi ta'ummul asya'a kullaha. Ketahui olehmu bahawasanya ditulis penulisan annal kitabah, bahawasanya penulisan allati fi ummil kitab, yang dituliskan di dalam ibu kita, ta'ummul asya'a kullaha, meratai akan segala sesuatu semuanya sekali. Di lauh mahfuz itu semua benda ditulis, bukan hanya tentang kita saja. Langit, bumi, lembu, kuba, air, 3 gajah, 5 planet gapo segala marit ni. Semua ditulis baik. Tapi hal ini wa hadza ma yukhassu bihi kullu insan. Itu. Hal ini ditulis untuk khusus kepada manusia. Nah tu. Baik. Maka ditetaplah. Ditulis. Apa rezeki? Rezeki kita. Apa rezeki? Ma yantafa'u bihi halalan aw haraman, ma'mulan aw ghairu. Rezeki-rezeki ini ma yantafa'u bihi halalan,
benda hak bermanfaat dengan dia. Halal ke atau haraman atau haram. Rezeki juga. Makulat jenis makanan atau pakaian atau kenderaan itu panggil rezeki. Jadi kalau kata rezeki ni halal saja tu bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan Mu'tazilah. Kalau pegangan ahli sunnah wal jamaah, rezeki ni ma yuntafa'u bih. Bagi hak bermanfaat dengan dia. Halal ke haram ke. Nah, benda makanan ke pakaian ke tak kira rezeki. Sebab tu kita nak minta dengan Allah Ta'ala, minta apa? Rezeki yang halal. Jangan minta semata-mata nak makan. Jangan. Ya Allah, nak duit. Tu. Jangan kita minta semata-mata mata benda. Mintalah dia tu sebagai nikmat. Apa nikmat? Tuhan bagi pemberian dia serta diampun dosa. Itu dia panggil nikmat. Kalau dia bagi bahkan bertambah dosa, itu tak panggil nikmat. Itu dia panggil nikmat. Dengan qaf. Orang bujang nak bini. Ya Allah nak bini, ya Allah nak bini. Yang ni pak tu. Pak bini tu semua Pontianak langsung dia dah. Itu dia. Tu orang itu tidak isteri yang soleh. Jadi kalau orang bujang nak bini, mintalah isteri yang solehah. Allah bilah isteri yang solehah, suami yang soleh, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal, ilmu yang nafi'. Itu baru panggil nikmat. Jangan minta semata-mata benda, jangan. Itu. Wa ajalihi. Ditulis orang panggil tempoh hidup kita. Apa ajal? Yakni muddata umrih. Tempoh umur kita ni. Karenanya apa? Kerana umur kita ni ada tempoh. Al-waqtul lati yang qaridu fihi, itu dia panggil ajal. Waktu yang putus padanya. Tu. Sebab itulah Tuhan kata dalam Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Bila sampai tempoh umur kita tu tak dicepat dan tidak diperlewat walau satu saat. Pak kapan? Jadi sebab tu kita ni sebenarnya bukan semakin jauh dengan mati. Bukan semakin jauh dengan ajal, semakin dekat dengan mati. Cuma kita tak sedar. Kenapa? Karena kita tidur. Itu dalam hadis sebut an-nasu niyamun. Manusia itu sebenarnya tidur. Bila dia jaga, idza matu, apabila matilah ia, intabahu, barulah kejutkan. Baru sedar. Kita dengan tidur ni. Tidur dengan apa? Tidur dengan dunia, tidur dengan kesenangan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Tu nampak orang segar kan, kita pun nak juga. Tu tertipu dengan dunia, istighfar bersibuk. Padahal Tuhan kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada sesuatu yang kesenangan dunia ni illa melainkan mata'ul ghurur. Mata benda yang menipu daya. Tertipu sungguh gitu. Duduk dalam keadaan tertipu hingga kita ghaflah, kelalaian dengan Allah Ta'ala. Pak, siapa mati? Tak baru jagung. Ni harus benar. Kayak gitu kan? Kita duduk sibuk dengan darah tinggi, kecil manis, mau jatuh, kobi, bariang tu bariang ni. Cocok situ, cocok sini. Tu takutnya kita mendatuk. Iyalah kita pun takut juga. Ringan-ringan lah, bukan tak suruh takut. Kena ikhtiar. Tapi penyakit tu mati. Ada tak? Tak ada orang mati muka kaki duduk jauh. Apa mati bobik ni? SOP. Mana buka? Ada tu. Teman buka batu. Mana batu? Banyak turunkan kaki, ilmu jatuh. Sakit jatuh. Tak ada dah. Nyakit tu habis dia mati habis. Kalau kita duduk gobah, duduk bimbel, duduk sabut dulu, mati habis. Pas nyakit apa sungguh? Nyakit kufur, nyakit fusuk, nyakit isyan, riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, hubbul mal, hubbul dunia, hubbul riyasah. Tu hak penyakit sebenar. Hak sekarang dunia ni orang tak sibuk tu. Orang tak jaga. Tak jaga penyakit-penyakit batin tu.
Kalau cara kat pakak nak mengaji, nak beramal lah. Kalau nak tahu mana penyakit kalau kita tak mengaji. Nak tahu kena mengaji. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya soalnya ilmu itu didapat dengan belajar. Bila dah belajar kena beramal. Kalau kita pergi obat dah betul ke? Obat hospital. Tahu saja Panado ni ubat ni. Pas balik ubat boleh bayar ambil selah. Tak sembuh buka penyakit kita. Pas tahu kena melek, kena beramal. Kamu, agama itu kau. Ngaji. Lepas tu akan tutup kita itu. Klik Agus dia. Tak jadi. Ngapa ngaji kena beramal. Tapi orang tak padu mana, orang tak bersungguh. Orang tak memikirlah mana lah. Lagu mana agama tak bersungguh. Cuba tengok. Kita duduk semaya lah ni, duduk jaga lagi saja. Saya kata orang ni lawat jabatan agama pula okey. Kita sebagai rakyat, sebagai orang Islam ni, kita berharap, berharap ada harapan besar kita dengan autoriti agama supaya bertindak dengan progresif, buat kajian dan sebagainya. Siapa bila kita nak semaya lagu ni? Sebab apa kita berharap lagi tu? Sebab tak ada orang panggil fair, tak ada orang panggil apa sebanding. Semaya kita duduk gini, kalau ada stadium tengok bola, sudah semaya jarak-jarak masuk tengok bola rapat-rapat. Stadium waktu stadium ni apa ni tengok wayang ni dekat ni ada wayang. Anak-anak boleh bawa dah. Sejik surau boleh bawa anak-anak. Tak boleh lagi. Tengok Allah tak fair kita kata. Kita tu berharap, bukan kita biadab, bukan kita duk maki jabatan agama bodoh. Jabatan agama orang cidik-cidik, cuma kita orang bawah ni harap supaya bertindak dengan progresi, dengan segera, dengan secepat mungkin yang buat dia yang nak itu apunya kata benda itu saja.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati hadi sayyidina maulana Muhammadin rasulullah fadilah wa syarafa wa darajatan tarfi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhlifu. Baik. Nah, jadi gitulah agama ni. Nah, dunia ni Allah tak nampak mana, Allah tak padu, Allah tak percaya, nah, Allah kurang ambil berat, nah. Kenapa? Kerana memang manusia ni dia tidur, walaupun nampak je jaga, khabar, segar, jalan ke hulu, ke hilir, ke sana, kemari. Tapi hakikatnya kalau mata hati dia tu buta, dia tu duduk tidur, nah. Apabila dia nak jaga, idza matu, bila mati dia barulah dia tu jaga. Oh, ni punya sebenar. Habis. Jadi jangan kita mati dulu baru sedar. Nah. Lepas tu mutu qabla an tamu. Mati dulu sebelum kita tu mati. Mana? Sedar dulu sebelum kita tu disedarkan, dijaga. Jaga, biar jaga selalu dah selalu. Gitu lah. Itu. Wa amalihi dan amalnya tetaplah tulis siap kita hijab gapo. Tapi hak tulis ni dia panggil qada muallaq. Nah, qada muallaq tetapi hak digantung. Qada sebenar-benar qada lah, qada mubram. Mana hak ditentu oleh Allah Taala pada sifat penentunya, sifat iradah dia. Nah, apa hak dia tentu, dia nyata tahu sedia kala dia ilmu dia. Gitu. Jadi Allah Taala buat apa yang dia tentu, dia tak buat apa yang dia tak tentu. Gitu. Jadi apa sahaja berlaku di dunia kita ni, baik buruk, susah senang, suka duka, semuanya ialah perbuatan Allah. Kita tak boleh nak soal Tuhan. Jangan kita pula soal Tuhan apa Tuhan. Tak boleh. Tukar dah tu, dia tak kenal siapa Tuhan, siapa hamba tu. Nah, Tuhan kata la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mu tak boleh tanya apa hak Tuhan. Mu tu akan ditanya. Gitu kan. Mana boleh kita akhirat esok cekok pinggir depan Tuhan. Tuhan, mana ni saya? Itu betul ni. Mu tak kena tanya, "Hei mama, ketika mana mu aku bagi dapat buat amal ibadah, apa kerjamu sebagai hamba?" Jawab. Oh, saya rasa saya lah ahli syurga, orang lain ahli ngaku-ngaku tu, saya hebat sekali kapun tu. Habis. Sesat. Itu. Orang panggil maksiat dalam ibadah. Tidak taat dalam ibadah. Hei mama, ketika mana mu aku jatuh ke dalam maksiat, apa hijau mu? Mula-mula tobat juga tu 2-3 kali. Lepas tu buat pula. Malah dah tobat Mengaku gini. Itu kita tu akan soal. Nah, mama, ke mana mu aku buat amal ibadah apa? Allah, aku syukurlah kamu. Aku nampak hak ni semua kurnia ilmu dah ni. Kalau tanpa mu tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, tak boleh nak kelip mata, tak boleh nak baca teh, tak boleh nak baca kuliah, tak boleh nak. Aku tak nampak benda ni mari dia pada aku. Aku nampaknya benda ni kurnia ilmu, lalu aku klik kamu kata. Maka aku tak berasa aku baik daripada orang yang tunjuk ke orang ke ibadah. Aku tak ada rasa gitu. Tu syurga gitu. Kamu mama, aku buat mula tu maksiat apa? Tobat sama Tuhan. 10 kali tobat. 1000 kali aku tobat lah. Tak putus asa, tak putus aku dengan rahmatmu. Nah, harap semua. Kalau gitu, at-taibu minan dzambi kaman la dzamba lahu. Orang taubat daripada dosa tu seperti orang tak ada dosa pun masuk syurga gitu. Itu bukan kita duk soal Tuhan, apa Tuhan buat aku miskin? Bukan. Tuhan akan tanya, mu ketika aku buat mu miskin apa? Tugasmu sebagai hamba. Tak buat hati Tuhan, mana yang kaya dah kena. Tak buat hati hari ni dengan aku ni. Tak buat hati. Nah. Kalau jawab ketika aku jatuh dalam miskin aku, Allah, aku redha, aku sabar. Nah. Itu. Syurga. Walau miskin syurga. Di kamu kaya aku mana? Tika kaya tak ada ni. Ni harta aku, duit aku, bakat aku. Nah, zakat aku tak tunai. Zakat apa? Cari diri nak duit kan? Sedekah apa? Cari duit. Jangan kau ni. Hak semua. Mana hak mana ada? Tuhan tu hak kena tanya bukan kita tanya Tuhan. Dah.
Tika mu aku buat gaya ke mana mu? Mama. Allah, aku gak takut sungguh itu. Siasat sungguh. Pucuk mari halal kada. Nak belanja buat aku, nah. Tu pasti sungguh. Nah, belanja benda yang halal, yang diperintah, tidak bazir ke tempat melayu atau apa. Aku sedekah, aku wakaf ke masjid, aku sedekah. Ada. Aku tunai zakat, cukup haul, cukup nisab. Kok lebih lagi. Tengok. Sudah. Ni. Jadi bukan kita tu tanya Tuhan. Tuhan tu hak tanya kita. Lagu tu. Tu habis. Wa syaqiyyin aw am sa'idin atau syaqiyun aw sa'idun boleh baca. Takdir huwa boleh. Marfu'un bi takdir huwa. Dia tu celaka kau dia atau bahagia, mak ditulis lagu. Tetap dia. Tu. Patut ada gak sahabat tanya ya Rasulullah, kalau Tuhan tak dah apa kita duduk semaya ben. Nabi kata kullu syai'in muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap sesuatu itu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Jadi kita tahu di mana Tuhan buat kita tu syurga ke neraka. Kita tahu dah sekarang. Tahu? Jadi kita kena beramal. Kalau nak masuk syurga, beramal dengan amalan ahli syurga. Sangka baik dengan Allah Taala. Jangan kita kalau aku beramal dengan amalan ahli syurga, aku tiba-tiba jadi neraka. Sia-sia juga. Lepas tu aku buat amalan ahli neraka, aku buat maksiat, malah taubat. Ana inda zanni abdi. Aku di sisi hamba-Ku. Nampak tak? Jadi jangan kita tu sangka buruk dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Bagaimana sangka baik dengan Allah? Itu kita beramal dengan apa yang diperintah oleh Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Maka sebab tu Nabi kata hadis ni panjang lagi. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nabi kata demi Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya seorang daripada kamu ni beramal dengan amalan ahli syurga ni, duk semaya di mohon ustaz, syekh, duk guru gapo duk panggil. Duk lebar gapo duk panggil. Sehingga tidak adalah jarak dia dengan syurga tu zero. Hasta lagi masuk syurga. Tapi Nabi kata fayasbiqu alaihi alkitab, terdahulu ketetapan Allah Taala di atas dia tu ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia akan masuk neraka. Ada tak? Nah, maka jangan kita aku ni banyak dah rasa pahala ni ahli syurga tu, jaga-jaga sekali buat dosa apa ke dia nya. Pergi buat dosa. Ajan tak tahu. Tengah buat dosa pak mati. Sesat masalah. Sesat masalah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli, dan sesungguhnya seorang daripada kamu tu beramal dengan amalan ahli neraka. Beramal dengan amalan ahli neraka. Disko, minum mabuk, judi, ikut risuah, rogo, ikut amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tak ada lah orang panggil jarak antara dia dengan neraka ni. Kalau kira-kira sehasta, serta lagi masuk neraka. Tapi fayasbiqu alaihi alkitabu, terdahulu ketetapan Allah Taala dia ahli syurga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia masuk syurga. Sebab tu kita tak boleh pandai hina pada manusia. Jangan kita tengok orang tak hari sejik, hari surah, tak mengaji, tak berapa. Ni neraka juga ni. Pokok neraka laku tu ustaz weh. Jangan. Kita sendiri tak tahu. Kalau kita meneraka kau orang hidup di dunia ni, nanti akhirat kelak Tuhan tanya, manil ladzi azinaka anta tali alayya? Siap nak jawab wan. Man siapa tu? Azinaka, yang mengizinkan engkau anta tali alayya, ambil tugas aku sebagai Tuhan. Siapa izin? Nak jawab wan. Dia duduk neraka ke hamba aku. Tengok orang-orang aku mana pun. Barangkali dia sampai masa taubat tu, sebab Nabi ada sebut orang tu amalan ahli neraka, tapi dalam ilmu Allah Taala, ketentuan Allah Taala dia ahli syurga, maka sampai masuk syurga beramal dengan amalan ahli syurga. Itu panjang adalah hadis.
Nabi cerita zaman Bani Israel ada dua orang beradik. Nah, ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'si. Abang dia kaki ibadat pada Allah, adik dia kaki maksiat. Wa fi dzati yaumin, pada satu harinya abang dia tak tahan dah nasihat baik-baik tak dengar adik dia. Dia kata wa qala al-'abid minhuma lil 'asi. Kata hak kaki amal ibadat ni kepada adik dia kaki maksiat. Wallahi demi Allah, la tadkhulanna an-nara wa la yaghfirullah. Pasti dah Tuhan akan masuk dalam neraka. Tuhan sekali-kali tak akan ampun dosa. Oh. Abai Allah nah, selama ni lu nasihat baik-baik tak dengar, kali ni demi Allah mu masuk neraka, Tuhan tak ampun dosa. Oh, siap. Falamma tawaffahu, tak kalau mati dua hari tadi nanti akhirat Allah waffa baina yadih, Allah Taala hitung dua hari. Nabi kata apa? Allah Taala katanya wa qala Allah minhum lil 'abid. Tuhan katanya kepada salah seorang amal ibadah dia, abid dia. Manil ladzi adinaka anta alayya. Siapa hak izinmu ambil sujud aku sebagai Tuhan? Hidup sumpah hamba aku tu adikmu sendiri tu. Masuk air neraka. Tak boleh jawab apalah. Apanya? Nafsu tu sendiri hak menyuruh. Kenapa? Biasa diri paling baik. Fala tuzakku anfusakum. Wa'lamu biman yattaqu. Jangan merasa mu paling bersih, paling suci, paling baik. Allah Maha mengetahui siapa kok paling bertakwa. Adik dia kaki maksiat masuk syurga. Boleh. Sebab apa tu? Sebab ketika mana abah dia kata lagu tu serta dengan ketetapan Allah Ta'ala dia kala lagi dapat hidayah adik dia tu. Nangis tobat segala dosa. Syurga boleh-boleh. Batu kata Ibn Athaillah, ramai mana orang kaki amal ibadat dihumbai oleh Allah Ta'ala masuk dalam neraka kerana sombongnya, dan ramai mana orang kaki maksiat dimasukkan Allah dalam syurga kerana mengalir air mata taubat penyesalan di atas dosa-dosa dia. Maka dalam itu jangan kita rasa kita paling baik, paling berbeza. Habis hadis tadi itu rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis itu meriwayatkan dia oleh Bukhari dan Muslim. Kita cukup setakat itu dulu, insyaAllah. Kalau ada masa yang lain kita akan sambung yang lain pula, insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, untuk pengetahuan para hadirin semua, kita ada pondok di Sungai Buloh. Dulu pondok kaminya di Kota Damansara, kemudiannya berpindah di Sungai Buloh. Di Kota Damansara itu rumah bedah. Kemudian kita pindah di Sungai Buloh, rumah sewa. Nah, rumah sewa rumah kampung. Dan sekarang ini kita telah pun beli tanah, diwakafkan tanah pertubuhan Pondok Rumi Subidawi di Kampung Kuang di Sungai Buloh juga, 2 ekar. Jadinya sekarang ini dalam proses arkitek sedang menyiapkan plan pembinaan. Tak tahu lagi quotation itu berapa. Cumanya ambo kutip dalam ini supaya bila tahu quotation berapa pokok sebenarnya memerlukan untuk pembinaan, kita tu tidaklah orang panggil langsung boleh nak progress. Jadi kalau kita dah ada sikit-sikit kita boleh buat dah sikit-sikit. Jadi tanah yang kita beli itu harga dia 2 ekar 900,000. Asalnya kita nak beli 1 ekar 100 juta. Tapi permasalahan tanah itu, alhamdulillah Allah Taala bagi gantinya lebih luas lagi, 2 ekar dan lebih murah sikit 900,000. Jadi kita telah ada dah 100,000 lebih. Karena 1 juta
kita buku duit wakaf itu nak beli tanah 1 juta 1 hektar tak jadi sebab bermasalah tanah itu. Jadi kita beli 2 hektar 900,000, ada 100,000, dan sampai sekarang ni walaupun land belum lagi siap, quotation tak tahu, kita duk kutip-kutip juga, ada 180,000. Jadi nantinya kalau dah ada orang panggil arkitek keluarkan quotation berapa, contoh 3 juta lah contoh, jadi kita ada 180,000, jadi ada 2 poin berapa lagi. Jadi boleh jalan dari situ. Jadi hamba harapnya para ahli semua doa lah, doa dalam semaya ajak dalam hati ke apa, minta supaya dipermudahkan oleh Allah Taala dan dipercepatkan urusan pembinaan, insya-Allah. Itu saja. Jadi siapa-siapa nak berwakaf boleh, ada tabung di belakang sana ataupun ada account bank di belakang sana, insya-Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.